Okay, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okay, terima kasih bagi yang sudi luangkan masa untuk extra kelas sejarah bagi tajuk bab 8. Bab 8 membina kemakmuran negara. Sebenarnya bab 7 dengan bab 8 ni dia saling berkait, dia kira macam kesinambungan lah. Okay, selepas merdeka kita nak wujudkan negara yang sejahtera, maka kita perlu pupukkan perpaduan antara kaum. Dalam masa yang sama, kita nak wujudkan negara yang makmur, yang kaya, yang maju. Jadi kita kena tingkatkan ekonomi. Okay, ada 5 intipati kandungan yang kita akan ulas. Yang pertama, pembentukan DEB, okay, dasar ekonomi baru. Bagaimana latar belakang dia dibentuk, pembentukan dia. Yang kedua, pelaksanaan dasar ekonomi baru, apa langkah kerajaan dalam dasar ekonomi baru ni. Yang saya cakap tadi lah ada 8 langkah. Dan yang ketiga, kita akan teruskan dengan DPN, Dasar Pembangunan Nasional dan juga bagaimana kerajaan melaksanakan DPN, dan akhir sekali kita tengok kejayaan DAB dan DPN setelah kerajaan melaksanakannya lah. Apa contoh kejayaan, sebab dia boleh keluar untuk soalan bahagian kebat, tapi kebat tertutup, kebat yang berfakta, okay? Sebab dia bukti atau evidence. Alright. Okay, so kita tengok yang pertama, ke surat 166 buku teks lah, kalau yang ada buku teks. Okay, dasar ekonomi baru. Okay, bertujuan, ada 2 matlamat dia. Okay, ada 2 tujuan. Yang pertama, membasmi kemiskinan. Okay, dan yang kedua, nak susun semula masyarakat yang pelbagai kaum ni. Okay, alright. So, selepas DEB dilaksanakan dalam tempoh 20 tahun, maka kerajaan teruskan dengan Dasar Pembangunan Nasional, DPN. Tapi dia masih lagi bermatlamat untuk meneruskan hasrat bagi mencapai matlamat DEB. Okay. So ada 2 dasar ekonomi lah dalam bab 8 ni. Kalau dalam bab 7, kita panggil Dasar Pembangunan Sosial melalui bahasa Melayu, melalui dasar pendidikan, melalui sukan, melalui kebudayaan. Itu semua kita panggil Dasar Pembangunan Sosial dalam bab 7. Okay, matlamat utama bab 7 nak memupuk perpaduan antara kaum. Manakala dalam bab 8 ni pula, fokus utama dia adalah ekonomi. Tapi dalam masa yang sama, ekonomi ni juga dia dapat mengukuhkan lagi hubungan antara kaum, sebab dia dapat mengelakkan jurang antara kaum, jurang antara negeri, jurang antara masyarakat dan kawasan dan sebagainya lah. Okay, alright, so saya teruskan. Okay, 2 masalah besar selepas merdeka dan selepas pembentukan Malaysia. Yang pertama, masalah perpaduan. Okay, dan yang kedua, masalah pembangunan ekonomi. 2 isu besar ni telah membawa kepada tragedi 13 Mei 1969. Tragedi hubungan antara kaum ni. Okay. So untuk selesaikan masalah ni, kerajaan mewujudkan 2 usaha lah, dari segi sosial yang kita dah belajar dalam bab 7 dan dari segi ekonomi dalam usaha untuk membangunkan negara. Okay, ini jalan penyelesaian. So bab 7 dengan bab 8 ni, kalau dalam SPM dia boleh gabung. Satu soalan tu dia boleh gabung dalam satu soalan, 2 bab boleh digabungkan. Sebab format SPM sekarang dia tak semestinya bab 1, bab 1. Dia boleh, satu soalan tu dia boleh gabungkan daripada silibus form 4 dengan silibus form 5. Boleh. Contohnya tajuk komunis. Komunis dalam bab 6 form 4 dan komunis dalam bab 6 form 5. Dia boleh gabung. Jadi pelajar tak boleh abaikan silibus form 4 dan juga memfokuskan kepada bab-bab tertentu sahaja. Tak boleh. Kerana soalan dia boleh jadi soalan SPM dia sekarang ni dia macam tak ada format khas. Macam tu. So saya tak boleh kata okey baca just bab 9. Tak boleh. Kalau sebelum ni kita boleh buat macam tu. Sekarang tak boleh.
Alright, seterusnya saya teruskan dengan 8.1, pembentukan dasar ekonomi baru ataupun DEB. Okey, dasar ekonomi baru ni bermula pada tahun 1970 dan ditamatkan pada tahun 1990. Kalau awak tengok tahun ni dalam jangka masa pelaksanaan DEB ni adalah dalam tempoh 20 tahun. Okey, dan DEB ini dilancarkan melalui rangka rancangan jangka panjang pertama RRJPI, dan dalam RRJPI ini dia mengandungi 4 rancangan pembangunan 5 tahun. Bermula dengan rancangan pembangunan Malaysia kedua, rancangan Malaysia ketiga, keempat dan kelima. Okay, selama empat rancangan. Okay, ia bertujuan untuk memulihkan, ini keyword dia saya highlight ni keyword dia. Memulihkan ketidakseimbangan sosioekonomi. Yang tak seimbang tu. Yang wujud antara kaum, okay, antara bumi putera dengan bukan bumi putera. Kemudian ketidakseimbangan antara wilayah dan juga ketidakseimbangan antara kawasan dalam wilayah yang sama. Okay. Kira macam wujud jurang yang sangat besar lah. Okay. Jadi ketidakseimbangan inilah yang cuba diselesaikan oleh kerajaan. Okay, so kita tengok latar belakang pembentukan DEB. Okay. Majlis Perundingan Negara ataupun MAPEN ditubuhkan pada Januari 1970, di mana MAPEN ini dianggotai oleh pelbagai lapisan masyarakat. Okey, MAPEN ni juga dia sebenarnya diwujudkan selepas peristiwa 13 Mei tu juga, 13 Mei 1969 tu. Okey, di mana MAPEN ini bermatlamat untuk bertujuan mengadakan garis panduan kerjasama antara kaum dan integrasi nasional untuk memupuk identiti kebangsaan. Identiti kebangsaan dalam kalangan rakyat. Okey, jadi dengan peranan ini, okay, mereka telah membentuk DEB, Dasar Ekonomi Baru. Dan DEB ini dirangka oleh pakar ekonomi daripada dalam negara dan juga daripada luar negara. Contoh seperti Dr. Rais Saniman daripada Malaysia, Dr. Jas Falan daripada Norway dan Dr. Jack Parkinson daripada Britain. Okay, so ini bukanlah dasar yang bodoh-bodoh, ini dasar daripada pakar ekonomi. Jadi kalau soalan tanya keberkesanan, buktikan. So memang DEB ni mencapai matlamat dia. Okay, nanti kita akan tengok di hujung nantilah. Okay. Alright, so ini 4 rancangan. Rancangan pembangunan Malaysia. Okay, rancangan Malaysia kedua, ketiga, keempat, kelima. 4 rancangan Malaysia ni adalah yang melaksanakan DEB, Dasar Ekonomi Baru. Ini ada dalam informasi ya. Okey, kita tengok matlamat Dasar Ekonomi Baru. Okay, yang matlamat DEB ialah muka surat 167 buku teks mencapai perpaduan dan kesejahteraan kaum. Okey, keyword dia perpaduan dan kedua kesejahteraan kaum. Dengan menggunakan strategi bersifat serampang dua mata. Serampang dua mata ni maksudnya satu cara je, satu usaha tapi dapat capai 2 matlamat. Itu maksudnya serampang dua mata. Okay, antara strategi DEB yang pertama ialah membasmi kemiskinan. Macam mana nak basmi kemiskinan? Okay, macam yang saya cakap semalam lah. Okay, kemiskinan ni perlu diatasi dengan cara menambahkan pendapatan rakyat. Macam mana nak tambah pendapatan rakyat? Berilah peluang pekerjaan. Perbanyakkan peluang pekerjaan kepada rakyat tanpa mengira kaum. Okay, ini strategi yang pertama. Basmi kemiskinan. Keywords dia. Huraian dia, macam mana nak basmi kemiskinan? Tambah pendapatan, peluang pekerjaan. Tingkatkan peluang pekerjaan. Okay, strategi kedua, menyusun semula masyarakat. Macam mana dia nak susun semula masyarakat? Apa matlamat dia? Apa tujuan dia? Okay. Susun semula masyarakat ini bertujuan untuk mengurangkan dan menghapuskan pengenalan kaum ikut fungsi ekonomi. Macam kesan daripada dasar British yang kita bincang dalam bab 7. Dasar British pecah dan perintah.
orang Melayu tinggal di kampung, orang India tinggal di ladang, kerja sebagai buruh ladang, orang Melayu di kampung bekerja sebagai petani, manakala orang Cina di Lombok biji tinemah bekerja sebagai buruh. Okay, so identiti ekonomi itu, pengenalan kaum ikut ekonomi itu nak dihapuskan. Kita nak hapuskan benda tu. Okay, sebab that's why strategi yang kedua ni adalah menyusun semula masyarakat. So ada 4 isu yang berkaitan dengan rancangan basmi kemiskinan ni. Okay, yang pertama, kita nak selesaikan masalah ataupun jurang sosioekonomi antara golongan bumi dengan bukan bumi. Yang kedua, isu dia adalah nak kurangkan jurang sosioekonomi antara negeri di pantai timur dengan negeri di pantai barat. Ini pun kesan daripada dasar British juga. Di mana British dia hanya memfokuskan negeri-negeri di pantai barat sahaja. Contohnya Perak, Selangor. Okay. Jadi negeri-negeri di pantai timur ni, Terengganu, Kelantan ni, mereka tidak bangunkan ekonomi. Kerana pada masa tu belum ada lagi orang kata penemuan bahan mentah di Terengganu dan Kelantan. Okay, hasil galian bukan bahan mentah. Okay, dan yang ketiga, jurang sosioekonomi antara masyarakat desa dengan bandar. Dia nak kurangkan perbezaan penduduk yang di luar bandar dengan penduduk di bandar. Kalau boleh dua-dua penduduk di bandar dan luar bandar ni diberi kemudahan asas lah sekurang-kurangnya. Dan yang keempat, isunya adalah jurang sosioekonomi antara negeri. Okay, so ini adalah 4 isu yang perlu dihadapi oleh kerajaan dalam usaha mencapai matlamat dasar ekonomi baru. Okay. So soalan kebat ni boleh ditanya, mengapa kerajaan berusaha nak kurangkan jurang sosioekonomi antara penduduk dan kawasan di negara ini? Agak-agak awak boleh jawab tak soalan ni? Kenapa kita nak kurangkan jurang tu? Gap dia besar. Why should kita nak kurangkan dia? Kenapa? Siapa boleh beri jawapan? Ada siapa-siapa yang boleh berfikir malam ni? Apa sebab kerajaan usaha untuk kurangkan jurang sosioekonomi? Untuk melecehkan pentadbiran? Boleh. Untuk melecehkan pentadbiran boleh. Satu markah. Bagus Aimee. Yang lain? Kenapa kena kurangkan jurang sosioekonomi? Bila ada gap antara penduduk bandar dengan luar bandar, apa jadi? Kalau ada gap antara golongan bumi putera dengan golongan bukan bumi putera, apa yang berlaku? Ia boleh membawa kepada berulangnya tragedi 13 Mei lah. Sebab apa? Sebab tak puas hati. Sebab ekonomi tidak seimbang. Agihan kekayaan negara tidak seimbang. Maka dia boleh membawa kepada ketidakpuasan hati yang akhirnya membawa kepada pergaduhan antara kaum. That's why kerajaan perlu mengurangkan jurang sosioekonomi antara penduduk dan antara kawasan di dalam negara kita. Ini contoh jawapan yang awak boleh tulis. Okay, ni awak nak screenshot pun boleh, tak ada masalah. Okay. Contohnya memastikan keadilan. Keyword dia tadilah keadilan sosioekonomi semua lapisan masyarakat. Semua orang akan dapat merasai kekayaan negara tanpa didiskriminasikan, okey, ataupun tanpa disisihkan. Contohnya kemudahan kesihatan bukan hanya boleh didapati di kawasan bandar, malah kemudahan kesihatan ni juga perlu diadakan di kawasan luar bandar ataupun di kampung. Okey, so ia dapat memastikan tidak timbul rasa tidak puas hati dalam kalangan kaum yang tertentu. Okey. So macam yang saya urai tadilah. Okey. Next kita tengok 8.2, pelaksanaan dasar ekonomi baru. Okey, untuk pelaksanaan ni dilaksanakan dengan menggunakan beberapa pendekatan bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Macam mana boleh bersatu padu?
melalui agihan ekonomi yang seimbang. Seimbang kepada semua kaum dan kepada semua lapisan masyarakat. So untuk dasar ekonomi baru ni tolong hafal 8 pendekatan yang dilaksanakan oleh kerajaan. 8. Okay, yang pertama, apa langkah yang pertama? Buku teks muka surat 168. Sama-sama. Sama-sama kita baca. Yang pertama, meningkatkan Meningkatkan taraf hidup. taraf hidup rakyat. Yang kedua, Memperkenalkan rancangan buku hijau. keyword dia buku hijau. Yang ketiga, Memperkasakan peranan agensi kerajaan. okey, so keyword dia agensi kerajaan. Yang keempat, Pembangunan tanah oleh Felda. okey, tanah. Ingat, kalau tanah ingat Felda. Sebab 4 sebelum ni dah belajar kan. Okey, yang kelima, Pembangunan Pendidikan untuk tenaga kerja mahir. okey, pendidikan. Matlamat untuk melahirkan tenaga kerja yang mahir. Yang keenam, keyword dia apa? Yang keenam. Industri. Industri kecil. IKS, industri kecil dan sederhana. Yang ketujuh, pemilikan modal. Modal saham. Dan yang ke-8, pembangunan wilayah. Okay. Kalau dalam buku teks dia tak ikut susunan lah. Tak sama, okay. Right, tapi dia ada 8 langkah. So kalau boleh awak buatlah acronym. Acronym yang boleh mengingatkan awak tentang 8 langkah ni. Taraf hidup, buku hijau, agensi kerajaan, Felda, pendidikan, IKS, modal saham, pembangunan wilayah. Okay. So kita yang ni awak kena tengok buku teks detail supaya awak faham apa yang saya cuba sampaikan. Okay. Pendekatan yang pertama. Okay, iaitu meningkatkan taraf hidup rakyat. Okay, untuk meningkatkan taraf hidup rakyat ni, dia bahagikan kepada 2 lah. Okay, yang pertama, penduduk di kawasan luar bandar dan yang kedua, penduduk di kawasan bandar. Okay. Kita tengok dulu luar bandar. Okay, luar bandar, tumpuan untuk meningkatkan taraf hidup ni adalah bertumpu kepada penduduk yang miskin. Contoh penduduk miskin terdiri daripada petani, pekebun getah ataupun kelapa, nelayan dan penduduk kampung baharu. Okay. Dan mereka ini dibantu. Okay, usaha pembangunan dilakukan menerusi kegiatan gerakan koperasi. Hashtag gerakan koperasi, di mana antara program yang dilaksanakan dalam meningkatkan taraf hidup penduduk luar bandar adalah yang pertama, penerokaan tanah baru. Ini program dia. Yang kedua, kerajaan memberi bantuan peralatan pertanian. Yang ketiga, kerajaan bagi khidmat nasihat. Okay. Kemudian subsidi, bantuan dari segi benih ataupun subsidi baja. Okay. Kerajaan juga menyediakan kemudahan kredit. Kredit ni pinjaman lah. Okay. Kemudian kerajaan juga menyediakan perkhidmatan pemasaran dan pusat kemajuan peladang. Okay. Untuk supaya petani-petani ni kalau ada masalah, dia orang boleh berhubung dengan pusat kemajuan peladang. Okay. Itu di kawasan luar bandar. Manakala di bandar pula tertumpu kepada penduduk miskin, tetapi miskin dia kerana pendapatan rendah. Okay. Disebabkan oleh kos hidup yang tinggi di bandar tapi pendapatan yang rendah, maka mereka ni digolongkan sebagai penduduk miskin lah dan masalah untuk memiliki rumah kerana rumah mahal kan. Okay, yang kedua, usaha kerajaan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan bandar ialah memajukan pelbagai jenis perindustrian dan perniagaan. Contohnya meningkatkan wujudnya kilang-kilang. Sebab bila ada banyak kilang, banyaklah peluang pekerjaan kepada rakyat di bandar. Jadi mereka ni boleh bekerja dan mempunyai pendapatan yang lebih tinggilah daripada bekerja biasalah. Okey. Dan mereka juga diberi peluang untuk membuka perniagaan. Okey. Bagi meningkatkan pendapatan mereka. Okey, antara itu, selain itu, golongan ini juga disediakan dengan
kemudahan asas. Contohnya pendidikan, bekalan air dan elektrik, jalan raya dan bantuan beasiswa dan buku teks percuma juga diberikan. Kalau di sekolah juga disediakan makanan tambahan ataupun RMT, rancangan makanan tambahan kepada kanak-kanak, dan juga kerajaan melancarkan program rumah murah ataupun rumah mampu milik untuk golongan miskin di kawasan bandar. Ini pendekatan yang pertama. Pendekatan yang kedua, rancangan buku hijau. Rancangan buku hijau peringkat kebangsaan ni dilancarkan oleh Tun Abdul Razak. Kalau awak tengok gambar dia duduk di dua dari kiri. Membuat pengumuman pelancaran rancangan buku hijau pada 20 Disember 1974. Matlamat rancangan buku hijau ni adalah yang pertama, menambahkan pendapatan rakyat. Keyword dia pendapatan. Dan yang kedua, menambahkan pengeluaran bahan makanan. Kena cucuk tanam banyak-banyak supaya sumber makanan ni cukuplah untuk negara. Dan yang ketiga, tumpuan kepada rancangan ini memberi tumpuan kepada penggunaan tanah sepenuhnya, di mana tanah diusahakan untuk tanaman jangka pendek. Tanaman jangka pendek ni tanaman yang boleh dituai dalam tempoh masa yang singkat. 6 bulan dah boleh tuai. Contohnya timun ke, tembikai ke, ataupun sayur-sayuran. Kalau tanaman jangka panjang ni contohnya macam kelapa sawit kan, getah kan. Dan tanah juga dilaksanakan juga perkebunan berkelompok, penternakan, pemasaran dan projek kecil yang lain lah. Ini buku hijau. Dan dalam buku hijau ni juga disediakan apa rancangan, apa kesan daripada rancangan tersebut, apa keberkesanan dia, tercapai ke tak tercapai, macam itulah semua dalam buku hijau ni. Hashtag objektif kertas satu. Right. So itu untuk buku hijau. Yang ketiga, peranan lembaga Lembaga Kemajuan Tanah dan Feodal. Saya ambil agensi. Peranan agensi kerajaan. Agensi kerajaan ditubuhkan untuk mempelbagaikan kegiatan ekonomi bagi menambah pendapatan rakyat. Pelbagaikan kegiatan ekonomi. Apa tujuan dia? Untuk menambahkan pendapatan rakyat. Dan dalam masa yang sama, buka peluang pekerjaan yang lebih banyak untuk semua kaum. So agensi ini juga akan memberi bantuan. Contohnya bantuan dari segi peralatan. Contohnya jentera. Kalau orang tanam padi, dia perlukan jentera. Biji benih. Kemudahan pinjaman dan juga khidmat nasihat. Contoh agensi-agensi yang terlibat, kita boleh lihat. Yang pertama dalam buku teks kita ada LKIM, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Ini topik-topik ini pun dia boleh jadi soalan hashtag kertas satu. Ditubuhkan tahun 1971 untuk meningkatkan taraf hidup nelayan dan memodernkan industri perikanan. Tengok logo ni kan, sisi ikan ni. LK, Lembaga Kemajuan Ikan. Second, RISDA. RISDA ni Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah. Ditubuhkan pada tahun 1973 untuk membantu dalam penyelidikan dan penanaman semula getah. Dan yang ketiga kita ada LPN, Lembaga Beras dan Padi Negara. Juga ditubuhkan pada tahun 1971 untuk mengawal selia sektor padi dan beras serta menstabilkan harga padi. 1994 LPN ni ditukar nama kepada Bernas. Padi Beras Nasional Berhad. Bernas ni padi ingat logo dia. So yang keempat LPP, Lembaga Pertubuhan Peladang, ditubuhkan 1973 untuk membantu pekebun kecil
petani dan peladang yang terlibat dalam kegiatan koperasi. Koperasi ni dia akan berilah bantuan dari segi perkakas ke, biji benih ke, pinjaman wang ke dan nasihat berkaitan dengan pertanian. Okay. Alright. Seterusnya Felda. Okay. Lembaga Kemajuan Tanah, Persekutuan dan Pembangunan Tanah. Okay, ini pendekatan keempat dalam DEB. Okay, di mana Felda ni berperanan untuk membuka tanah baharu, okay, secara teratur. Dan memfokuskan kepada penduduk luar bandar. Okay, di mana penduduk luar bandar yang miskin ini, mereka ni dipindahkan ke kawasan Felda untuk usahakan tanah di situ. Contohnya penduduk miskin tadi, dia akan diberi tanah sebanyak 10 ekar untuk diusahakan sama ada dia nak tanam sawit ke, getah ke, dan juga disediakan sebagai mereka juga boleh buat rumah lah di tanah tersebut, rumah kediaman. Okay, dalam masa yang sama, kawasan Felda itu, kawasan yang dibangunkan oleh Felda ini disediakan juga kemudahan lain seperti klinik, sekolah, pengangkutan dan koperasi Felda, di mana Felda memainkan peranan untuk mengubah taraf hidup penduduk yang miskin tadi. Okay, dia ditinggal di kampung lain, tapi mereka ni diberi dipindahkan ke kawasan Felda untuk buat pertanian. Contohnya kelapa sawit. So mereka tinggal di kawasan Felda tu dan mereka dapat semua kemudahan yang disediakan oleh pihak Felda. Okay. Selain itu, Felda juga menjalinkan kerjasama dengan kerajaan negeri, okay, untuk meneroka pembukaan tanah baharu bagi tujuan pertanian lah. Okay. Dan di negeri Sabah pula, okay, Felda bekerjasama dengan Yayasan Sabah, okay, di mana dia telah membawa kepada pembukaan Felda Wilayah Sahabat di Lahad Datu dan Felda Umas di Tawau. Okey, dan yang seterusnya di negeri Sarawak, Felda bekerjasama dengan SALCRA, Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority, untuk membuka ladang kelapa sawit. Okey, so ini antara contoh kerjasama Felda dengan agensi tempatan lah, okay, kerajaan negeri. Okey. Okey, skim peneroka Felda ini dia tidak hanya dikhaskan kepada golongan bumi putera sahaja. Sebaliknya, ia juga memberi peluang kepada kaum Cina dan kaum India untuk menjadi peneroka tanah. Okey, contohnya antara Felda yang menerima peneroka pelbagai kaum seperti di Felda Lurah Bilut, Pahang, Felda Keratong, Pahang juga, dan Felda Sendayan, Negeri Sembilan. Maksudnya di Felda ini turut disertai oleh kaum bukan Melayu lah. Okay. Ini bukti Felda ini memberi bantuan kepada pelbagai lapisan masyarakat. Okay, yang kelima, pembangunan wilayah, pendekatan melalui pembangunan wilayah, di mana program pembangunan wilayah ini dijalankan dengan pembukaan tanah. Okay, pembukaan tanah bagi industri dua sahaja, getah dan kelapa sawit. Okay. Dan pembangunan wilayah ini, okay, dilaksanakan oleh Lembaga Kemajuan Johor Tenggara, Kejora, okay, Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah, Ketengah, okay, Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara, Dara, Kesedar. Okay. Ini antara agensi kerajaan negeri yang membangunkan wilayah di negeri masing-masing, sehinggalah ditubuhkan UDA. UDA, Urban Development Authority, atau dalam bahasa Melayunya Perbadanan Pembangunan Bandar. Okay. Di mana UDA ini ditubuhkan pada tahun 1971 bagi memainkan peranan dalam sektor pembangunan industri dan pembangunan bandar baharu. Okey, contoh antaranya termasuklah pembukaan bandar baharu dan kawasan perindustrian di
Bandar Tun Hussein On di Ceras dan juga Bandar Baru Uda di Skudai. Ini dia fokus kepada pembangunan wilayah di dalam negeri masing-masing lah. Okey. Okey, pendekatan yang keenam, pemilikan modal saham. Okey, kenapa diperkenalkan pendekatan ini? Sebabnya adalah kaum Bumiputera ketinggalan dalam pemilikan saham syarikat perdagangan. Maksudnya tak ramai Bumiputera yang terlibat dalam perdagangan. Okey, so kesannya wujud perbezaan dari segi taraf hidup, taraf hidup dan jumlah pendapatan antara penduduk antara kaum Bumiputera dengan bukan Bumiputera. Jadi usaha dilakukan untuk menambahkan pemilikan modal saham Bumiputera ni dalam sektor korporat. Kenapa dia buat macam ni? Usaha ini dilakukan bagi mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera MPPB melalui PNB, Permodalan Nasional Berhad. Okey, maka kerajaan telah melancarkan ASN, Amanah Saham Nasional, ASB, Amanah Saham Bumiputera. Dua ni untuk menggalakkan Bumiputera memiliki saham. Manakala bagi bukan Bumiputera pula, kerajaan memberi peluang melalui ASM, Amanah Saham Malaysia. So dua-dua bumi dengan bukan bumi ada peluang untuk memiliki modal saham. Pemilikan modal saham. Ingat logo ni ni menara PNB. Alright, seterusnya langkah yang ketujuh, pengenalan industri kecil dan sederhana IKS. Ia merujuk kepada industri pembuatan barangan. Menggunakan modal yang kecil, dan juga tenaga kerja yang tidak ramai, terhad, tak ramai. Sikit je lah pekerja dia. So, rakyat diberi peluang untuk mengusahakan industri desa serta IKS. Usaha ini bagi memperbaik, ini tujuan dia, memperbaik taraf hidup rakyat, menambahkan daya pengeluaran dan pendapatan. Yang ketiga, melahirkan usahawan muda yang menyumbang untuk ekonomi negara. Contohnya industri kraftangan, industri makanan, buka gerai kecil-kecil tu kan. Pakaian dan juga inap desa, ataupun kita panggil sele ke, ataupun pula kalau awak pergi kat kampung-kampung dekat kawasan pelancongan, orang kata kawasan air terjun ke apa kan, akan ada orang kampung yang buat rumah inap desa lah, rumah tumpangan. Yang kita boleh sewa. Antara contoh IKS yang berjaya, kita boleh tengok Best Farm Co, Nurul Food Industry Enterprise, Ramli Food Processing, Faiza Marketing. Ini mereka bermula dengan IKS, industri kecil dan sederhana. Tapi sekarang dah jadi syarikat yang besar lah dengan kejayaan mereka. Kemudian kerajaan juga menyokong IKS ini dengan menyediakan pinjaman, memberikan insentif dan juga nasihat. Nasihat melalui Bank Bumiputera, melalui BPM, Perbadanan Nasional Berhad, melalui Bank Pertanian Malaysia, Skim Pinjaman Khas, Amanah Ikhtiar Malaysia. Amanah Ikhtiar ni dan contoh suri rumah yang nak berniaga kecil-kecil, dia boleh buat pinjaman dan bayar dalam jumlah yang kecil setiap bulan. Contohnya RM50 sebulan untuk bayar balik pinjaman tu. Kemudian hasilnya muncul ramai usahawan muda yang dapat menyumbang kepada pembangunan negara dan masyarakat lah. Pendekatan yang ke-8, pendidikan tenaga kerja mahir. Kerajaan mengambil langkah melahirkan tenaga kerja mahir bagi menampung keperluan dalam bidang pertanian dan perindustrian. So nak biar ada banyak rakyat yang boleh bekerja dalam bidang perkilangan dan sebagainya lah.
Okey, dan sekolah, okey, asas kepada latihan kemahiran diberikan sejak di bangku sekolah lagi melalui mata pelajaran kemahiran hidup. Atau ini dululah kemahiran hidup kan. Sekarang ada lagi tak kemahiran hidup? Okey. Manakala di sekolah menengah dibahagikan kepada 2 jurusan, iaitu akademik dan juga vocational. Bagi memenuhi keperluan ini, sekolah teknik dan vocational ditubuhkan. Selain itu terdapat juga Maktab Perguruan Teknik, Politeknik, Universiti Teknologi Malaysia dan Universiti Teknologi Mara ditubuhkan untuk memberi peluang kepada pelajar belajar tentang kemahiran tertentulah. Okey. Dan kursus kemahiran juga ditawarkan bagi menampung permintaan terhadap tenaga kerja mahir. Tapi sampai sekarang negara kita masih lagi memerlukan pekerja asing dalam sektor-sektor tertentu kerana kekurangan tenaga kerja yang mahir dalam bidang tersebut. Okay, ataupun sektor yang tidak mahu diceburi oleh generasi muda. Okey. Kesannya, pekerja mahir dapat meningkatkan taraf hidup dan pendapatan mereka melalui kemahiran yang dimiliki. Okey. Ini contoh sekolah politeknik, okey, college vocational, okey, Aktek Shah Alam, di mana mereka ni diberi kemahiran dalam kursus tertentulah, kursus kemahiran dalam bidang yang tertentu. Okey. Mungkin boleh tengok dalam buku teks dengan lebih detail. Okay, so kesimpulan untuk tajuk 8.2, 8 langkah atau pendekatan dalam DEB tadi bertujuan untuk, ingat, membasmi kemiskinan, menyusun semula masyarakat supaya dapat mencapai perpaduan negara. Dalam masa yang sama kita dapat menjaga alam sekitar, dan sekaligus bila ekonomi kita dapat dipulihkan, maka taraf hidup rakyat akan ditingkatkan supaya kita dapat memakmurkan negara kita. Okey, itu secara rumusannya. Okey, ini contoh soalan yang boleh keluar dalam SPM. Contoh kalau tajuk DEB, dia tanyalah, apa latar belakang pembentukan DEB? 4 markah. So boleh sebutlah. DEB ni ditubuhkan oleh MAPEN dan mengambil masa tempoh 20 tahun daripada tahun 1970 sampai 1990 dengan matlamat untuk apa? Membasmi kemiskinan ke, memupuk perpaduan kaum ke, menyusun semula masyarakat ke. 4 poin. Okay, strategi tadi yang saya sebut tadilah. Boleh tengok muka surat 167, membasmi kemiskinan, menambah pendapatan, susun semula masyarakat. Okay? Dalam 6 markah ke 4 markah, macam itulah. Alright, so C, jurang sosioekonomi antara desa dengan bandar. Bagaimana kerajaan dapat mengatasi isu sosioekonomi tersebut? So, jelaskan. Ini bukan kebat, ini kebat tertutup, kebat dalam buku teks. So, awak terangkan 8 pendekatan tadi. Soalan C ni ditanya 8 pendekatan tadi. So awak hurailah dari aspek meningkatkan taraf hidup, buku hijau, agensi kerajaan, Felda, pembangunan wilayah, modal saham, IKX dan juga pendidikan tenaga kerja mahir. Okey, untuk soalan C ni. Okey. Okey, ataupun dia boleh tanya juga soalan, apakah kesan sekiranya usaha untuk menangani jurang sosioekonomi antara bumi dengan bumi putera ni? Kesan. So kalau kat sini awak kena beritahu kesan yang negatif lah, tak boleh bagi kesan yang positif. Contohnya awak kata kesan sekiranya kerajaan tidak menangani isu DB ialah keamanan negara akan tergugat. Kenapa? Kerana berlaku ketidakpuasan hati dalam kalangan rakyat pelbagai kaum kerana wujudnya jurang sosioekonomi tersebut. So kena huraikan lagi. Beri bukti kenapa boleh menggugat keamanan dan sebagainya. Okay, sini untuk soalan C lah.